apa-apa. Apa pengajarannya, apa yang kita boleh belajar daripadanya kan. Jadi penting ada UPS lah ya. Okey, baik. Bagaimana dengan rakan-rakan kita yang lain? Awi. Saya dapat maklumat tadi daripada Iron Man, dia hantar wife ke klinik sebentar. Tak tahu sampai pukul berapa tu. Okey, baik. Itu Iron Man. Awi tak ada berita. Hilang radar. Hilang. Okey, bagaimana pula dengan rakan kita Syamil. Syamil ya, UTM. Dalam WhatsApp tu tak jawab kan? Tak jawab juga. Okey, tak apa. Masa sekarang 10.28. Boleh cuba hubungi tak Syamil dengan Syamil? Kita boleh tunggu sampai 10.30. Tak ada, kita teruskan juga. Saya cuba call je. Cuba kau Syamil. Ya. Di mana kau? Salah. Tak masuk je. Tak masuk? Tengah masuk. Ada meeting. Okey. Tengah tunggu ni kawan. Okey. Dia baru lepas habis meeting. Sikit kita masuk. Okey. Kita tunggu dia lah. Jadi bila ada 3 orang, seronok sikit lah. Ada tu 2 orang ni kan kita ni coaching ni. Rumah Captain ada air ke? Rumah saya, kawasan saya, Alhamdulillah. Saya pagi tadi ada sekejap, betul dah tak ada balik. Ada taman sebelah saya tu tak ada air. Jadi nasib baik saya sepadan yang belah sini. Ada air. Saya balik nanti petang kan balik dulu, mandi-mandi tu baru balik rumah. Lepas maghrib baru balik. Saya ada tangki air. Jadi hari tu saya dah kosongkan, dah guna dah. Dengar je ada pemotongan, isi balik. Tapi kali ni tak terlibat lah. Jadi sekarang ni saya tiap kali je dapat berita ada gangguan, saya akan isi tangki. Isi bekas air saya. Jadi tak perlu nak teka-teki kena ke tak kena ke kan. Saya pula tangki ada kat rumah tapi sentiasa penuh lah. Tak tahulah kalau dalam 3 hari tahan lah. Tapi ada kawan situ dia pinjam ternak ikan keli, nanti saya nak ambil balik lah saya rasa. Keli tak jadi ke? Keli tak jadi. Dengar bisnes tu dah tutup, itu yang nak kena ambil balik lah. Tangki tu bawa balik rumah, dapat juga 200 gallon. Itulah shareholder tarik diri. Sekarang ni memang orang bela keli dan tangki tak bela dalam tanah lah. Ya. Tanah pun terhad. Nak dapat susah, nak maintain pun payah. Betul. Dan saya diberitahu kalau kita tak simenkan dinding kolam kita tu, keli tu akan hilang. Dia merayau-rayau. Betul. Dia memang masuk dalam tanah. Tengok dalam YouTube tu, dia orang duk gali bekas-bekas sawah yang dah kering, jumpa ikan keli. Maknanya ikan keli ni memang dia boleh masuk dalam tanah. Memang dia masuk dalam tanah, dia hilang. Itu ikan keli. Okeylah. Kita mula je insya-Allah ya, dan masa dah insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zul, juga Dr. Stephen Covey. Selamat datang. Saya ucapkan kepada anda semua. Ini adalah sesi coaching kita yang kedua ya. Jadi semalam saya dah buat sesi coaching dengan kumpulan pertama, Group 1. Terdiri daripada geng di
UPM ya, seperti Safari, Dr. Safari, Datuk Roshamno, Keluang Men, seperti kita pun ada Cristiano Ronaldo kan. Jadi hari ini adalah kumpulan kedua. Jadi kita ada Dr. Zul, kita ada Dr. Stephen Covey dan kita menunggulah kawan kita, ada 3 lagi yang tak datang. Iaitu Syamil daripada UTM, kita ada juga Iron Man dan juga selain daripada Iron Man, siapa lagi? Syamil, itu Awi. Awi dan juga Awi Awi daripada Frame. InsyaAllah nanti dia ada datang lah. Sebab dia maklum kita ada coaching session pada hari ini Okey, jadi sesi coaching ni kita bahagi kepada 3. Ya. Jadi pecahannya bulan pula. Jam yang pertama adalah berkaitan dengan masalah-masalah timbul untuk kita cuba buat anjakan dalam sikap dan juga cara kerja kita. Yang kedua, kita akan nak tengok juga apa tu kerja rumah yang kita minta sediakan pada sesi yang lepas, iaitu berkaitan dengan penulisan SOP kita. Lepas tu bahagian yang ketiga, jam yang ketiga adalah berkaitan dengan perbualan dalam bahasa Inggeris, ya, latihan berbual dalam bahasa Inggeris. Jadi ini 3 perkara yang kita akan lakukan dalam sesi bimbingan kita. Jadi saya nak tanyalah, ya, salah satu daripada tabiat yang ataupun budaya yang kita nak pertengahkan, sambungan daripada program Technician Ambassador kita adalah berkaitan dengan budaya berkomunikasi. Ya, budaya berkomunikasi. Jadi kita nak membangunkan satu budaya berkomunikasi di kalangan kumpulan Technician Ambassador. Ya, supaya apabila kita banyak berkomunikasi apa-apa sahaja, jadi memudahkan kita nanti untuk berkongsi apa sahaja berkaitan dengan kerja dan juga untuk memudahkan kita meminta bantuan bila perlu berkaitan dengan kerja. Oleh sebab itu kita perlu membangkitkan budaya kerap berkomunikasi sesama kita, berkomunikasi apa saja. Jadi saya nak bertanyalah kepada Syamil, Dr. Stephen Covey, Dr. Zul kan. Adakah usaha kita untuk membentuk budaya berkomunikasi sesama ahli Technician Ambassador berjaya ataupun tidak? Itu soalan saya. Macam mana Syamil? Berjaya ke tidak? Syamil boleh masuk ke? Dia masuk dah tu? Oh, dah masuk. Dah masuk lah. Assalamualaikum. Salam. Macam mana? Berjaya ke tidak usaha kita membentuk budaya berkomunikasi? Berjaya. Ya, berjaya. Apa bezanya sebelum program dan selepas program? Mungkin sebelum program kita jarang berjumpa dengan orang luar. So kita tak berani cakap dengan orang, maksudnya kita cara komunikasi kita kurang lah. Okey. So selepas technician ni, kursus technician ni kita banyak belajar. So maksudnya kita berani lah nak berdepan dengan orang, dengan klien, dengan orang luar. So kalau dia tanya mengenai MTDC ataupun sewaan ataupun bahagian teknikal, so at least kita boleh jawab. Okey, yang itu berkomunikasi dengan orang luar, tapi yang saya maksudkan membentuk budaya berkomunikasi ini adalah membentuk budaya berkomunikasi sesama AMU ataupun sesama Technician Ambassador. Itu maksud saya. Ada perubahan ke dalam budaya berkomunikasi kita dan cara kita berkomunikasi? Ada. Kalau macam saya sebelum
sebelum ni saya jauh kan. So komunikasi saya agak kurang sikit. So sekarang ni saya boleh lah berkomunikasi dengan bos. Lepas tu komunikasi dengan bos tu macam Cik Sairi, Cik Mus. So apa yang kita, at least diorang tahu lah apa yang kita nak, apa yang kita cakap. So diorang faham lah. Dengan tim pun kalau kita sebelum ni kita jarang berkongsi apa yang kita ada, apa yang kita tak ada. So kita pun tak tahu apa yang dia boleh, apa yang dia ada, apa yang dia tak ada. So kalau dia ada, kita tak ada, at least kita boleh minta tunjuk ajar lah. So diorang banyak bagi feedback lah. Macam itulah. Jadi maksudnya sebelum kita mengadakan program ni, jarang berkomunikasi sesama rakan-rakan AMU, dan setelah kursus ini maka lebih banyak berkomunikasi. Maksudnya kita berjaya untuk mewujudkan satu budaya berkomunikasi. Begitu? Begitulah. Begitu kan? Okey. Sebelum ni mungkin kurang. Sebelum ni mungkin kurang. So selepas kita ada kursus, mungkin banyaklah ada peningkatan lah. Ada peningkatan. Itu yang kita nak dengar sebenarnya. Ya, ada peningkatan, ada pembentukan budaya berkomunikasi jadi ada peningkatan yang kita nak dengar tu. Bagaimana pula Dr. Zul? Rasanya pada pemahatan Dr. Zul bagaimana? Contohnya macam hari ni start dikuatkuasakan UPM, tenant-tenant yang tidak ada surat tidak dibenarkan masuk sekarang. Jadi kalau komunikasi dengan TID itu penting sebab dia yang urusan dengan tenant. Jadi kalau komunikasi itu salah, nanti kita nak sampai kepada tenant pun salah nanti. Itu penting juga komunikasi itu. Pada saya lah. Itu maksudnya berkomunikasi dengan kumpulan lain lah, sebab TID itu kumpulan lain. Kumpulan lain. Kerja lain lah kan. Tapi dalam TID itu ada grup AMU sekali. Ada sekali dalam dua unit tu ada satu grup. Mana sekali dengan MU pun ada kat situ. Mana kita ada hubungan di antara itulah. Maksudnya TID ni ada satu kumpulan yang lebih besar lah kerana gabungan AM dengan AMU. Dan ada satu lagi teknik apa ke? Sekali. Jadi gabungannya dipanggil TID kan? TID campur dengan AMU, dia dua-dua. TID campur dengan AMU. Okey, jadi gabungan dua kumpulan. Jadi Dr. Zul kata ada perubahan dalam bentuk berkomunikasi ya? Betul. Okey, saya nak fokus sekarang ni. Sesama kumpulan AMU pula. Sesama kumpulan AMU maksudnya kumpulan kita technical technician ambassador ni ada apa-apa perubahan tak? Ada apa-apa perbezaan tak? Komunikasi. Ada berjaya ada juga menjadikan suasana budaya berkomunikasi. Contohnya macam saya dekat sini ada satu company tu open source tu, dia pasang ada satu stiker dekat dinding tu. Dekat dinding office dia. Tu saya tanya Cik Suhairi, ada dapat kebenaran daripada Cik Suhairi ke? Sebab dekat saya tak ada. Cik Suhairi cakap tak ada, dia pun tak ada. Jadi tu nak tahu siapa yang beri kebenaran. Tu nak tahu betul. Itu baru ni, maksudnya Dr. Zul berkomunikasi dengan Cik Suhairi kan? Betul. Bertanya kan? Saya nak tanya hari ni adalah berkaitan dengan budaya berkomunikasi. Sebabnya sebelum kita mengadakan program ini, maka salah satu perkara yang dibangkitkan oleh Puan Mawar dan juga Puan Liza adalah masalah technician ambassador ataupun AMU sebagai satu kumpulan. Dalam kumpulan pun sebenarnya kurang berkomunikasi sesama ahli kumpulan. Belum lagi nak kata AMU berkomunikasi dengan kumpulan-kumpulan lain di luar. Jadi dia kata sesama AMU pun tidak ada wujud satu budaya berkomunikasi. Maksudnya kita tak ada berbual Timur. semua buat sibuk sendiri aja.
bila ketua tanya, kita jawab okey, yes, noted, itu aja. Lepas tu kita tidak berkongsi pengalaman kerja kita, kerja-kerja yang kita buat, cara kerja dan sebagainya. Ya, jadi maksudnya kurang tidak ada wujudnya satu budaya berkomunikasi. Jadi saya nak tanya, hasil daripada menghadiri program ini, ya, adakah terbentuk satu budaya berkomunikasi sesama AMU ataupun tidak berjaya membentuk budaya berkomunikasi ini? Ada. Contohnya pada saya lah. Contoh. Dulu Cik Suhairi ada beritahu saya suruh buat satu kerja untuk buat pagar emergency, pagar kecil lah untuk tu. Cik Suhairi ada beritahu saya. Jadi saya tanya dekat grup lain, kawan lain. Ada tak? Oh je, apa tu? Haimi cakap, Cik Suhairi pun ada beritahu saya. Kalau macam tu kau buatlah projek tu. Jadi tak adalah dua-dua sekali buat. Kalau tak ada komunikasi, jadi dua-dua kena buat nanti. Jadi ada hubungan dengan kawan tu, jadi kawan tu yang buat. Jadi tak adalah dua kali buat. Sebab sebelum ni kita pernah dua kali, dua orang buat satu kerja tu. Jadi benda tu dah bertindih. Sebab tak ada komunikasi. Tapi sekarang adalah. Sebelum kita buat suatu kerja tu, kita tanya kawan-kawan dulu. Dah buat ke belum? Kalau belum, kau buat atau aku buat dulu. Macam itulah. Okey, jadi maksudnya selepas daripada menghadiri program ini, maka Dr. Yusof lebih mudah untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan lain. Betul. Betul lah, tak berat mulut nak tanya, tak berat jari nak menaip dan sebagainya lah kan? Okey, saya nak tanya pula Encik Suhairi. Adakah kita telah berjaya untuk mewujudkan satu budaya berkomunikasi sesama AMU ataupun tidak selepas program ni? Okay, kalau dikira lepas program, tak adalah nampak begitu ketara tahap komunikasi ni dari segi sharing of experience, sharing of information dalam grup tu. Cuma mungkin secara verbal, sebab apa yang baik dalam AMU ni adalah diorang ada satu aktiviti gotong royong. Gotong royong ni hanya boleh dibuat bila ada komunikasi yang tepat lah. Contohnya macam Ronaldo dekat UKM seorang-seorang. Jadi untuk buat kerja-kerja elektrik di sana, dia perlukan bantuan daripada UPM juga. Jadi kadang-kadang daripada UiTM, Cik Usuf pun kena turun, Sapawi daripada UKM pun, UPM pun kena turun. Jadi untuk dapatkan jalankan aktiviti gotong royong tu mesti ada komunikasi lah. Jadi dengan komunikasi yang ada tu, diorang boleh buat gotong royong tu dan boleh siapkan kerja yang lebih cepat dan lebih berkesan. Lepas tu yang kedua pula, dari segi persepsi terhadap MU ni hanya technician yang tahu cakap pasal teknikal saja. Lepas tu mungkin ada masalah berkomunikasi dengan orang luar. Itu saya tak pastilah, tapi MTDC sendiri adakan book club, aktiviti, adakan macam-macam aktiviti. Jadi memang banyak improvement pun kepada staff MTDC secara umumnya, dan termasuk kepada staff AMU. Diorang dah berani ke depan, berani buat public speaking, berani macam-macam lah. Dulu memang boleh dikatakan tak pernah lah nak naik stage tu untuk cakap dalam mikrofon di hadapan CEO semua. Jadi dari segi itu, komunikasi dari segi itu, insyaAllah tak ada masalah. Book club, aktiviti coaching macam ni pun membantu dia orang. Cuma adalah 1-2 staff tu masih lagi
uh, suka macam untuk mendiamkan diri tu memang ada lagi lah, belum lagi tercapai lah kalau dari segi itu. Cuma dalam AMU sendiri komunikasi tu macam dulu juga, mungkin Captain nampak dalam ambassador tu tak banyak communication, tapi dalam grup yang kami ada ni sebab aktiviti dah berjalan, dan siang malam memang komunikasi tu ada lah, memang berlaku. Macam semalam pun dalam grup kami ada director Encik Farish, ada Mus semua. So bila tiba bahagian COVID ni apa semua, ada kita usulkan technician diberi pelepasan juga. So ada respon-respon daripada director, daripada HOD dalam tu. Jadi komunikasi kami sentiasa berjalan sesama AMU dan juga dengan director dan HOD dalam grup AMU tu sendiri. Sebab aktiviti kita 24 jam. Banjir ke, bangunan runtuh ke, kebakaran ke apa, memang kena ada komunikasi. Tak boleh macam tak terlibat lah, memang kena terlibat. Okey, bagus. Jadi saya dah dengar dah maklum balas daripada Encik Suhairi kan. Jadi rumusan saya di sinilah rumusan saya. Jadi kita belum cukup berjaya lagi untuk mencapai matlamat membentuk satu budaya berkomunikasi. Ya. Kerana petanda yang saya nak lihat, petanda yang wujudnya budaya berkomunikasi adalah apabila kita berkomunikasi apa saja, kita bercerita apa saja, kita berkongsi apa saja. Jadi contohnya dalam kumpulan WhatsApp group kita, ini bukan satu kumpulan kerja, saya boleh kira ini sebagai satu kumpulan sosial jugalah, kerana tidak melibatkan Encik Faris, tidak melibatkan Encik Mus. Nah, jadi sesama kita je. Jadi yang kita nak lihat ni adalah satu budaya berkomunikasi. Kita berkomunikasi apa saja. Bukan hanya kerja tetapi juga tentang makan tengah hari, makan durian, kenduri kahwin, beli kereta, pergi tengok kereta, beli rumah, tengok rumah, ada kenduri, kan? Cerita pasal tenant, cerita pasal tenant bermasalah, cerita pasal open source dan sebagainya lah. Jadi maksudnya kita menggunakan grup ini untuk berlatih berkongsi apa saja, tidak terhad kepada kerja. Kerana apabila kita terbiasa bercerita, berkongsi apa saja, maka bila tiba masanya untuk kita berkongsi hal-hal berkaitan kerja, maka tidak berat mulut, maka tidak berat tangan. Kita boleh tengoklah contohnya lah kawan-kawan kita yang apa ni hari ni tak adalah kan. Memang kurang berkomunikasi dalam grup kita. Jadi kita lihat, kita boleh agak dah, apabila mereka kurang berinteraksi dan berkomunikasi dalam kumpulan kita, maka saya boleh menduga dan mungkin Encik Suhairi boleh confirm mereka juga sebenarnya kurang untuk memberi apa-apa cadangan berkaitan dengan kerja. Mereka juga kurang memberi cadangan, mereka juga kurang berkongsi masalah mereka di tempat kerja. Ada betul ke tak? Betul. Betul kan? Itu sebabnya. Jadi metodnya, kaedahnya adalah untuk membiasakan diri kita berkongsi apa saja. Jadi bila tiba kerja nanti mudah untuk kita berkongsi. Lagipun bila kita berkongsi apa sahaja dalam grup kita, tak semestinya bekerja, berkaitan kerja, apa sahaja kita berkongsi, maka kita mewujudkan jalinan hubungan yang lebih akrab, hubungan orang kata di luar daripada waktu kerja.
Bukan hanya kerja je lah, di luar daripada waktu kerja lah. Jadi bukan hanya kawan kerja, tetapi juga kawan dunia akhirat contohnya lah kan. Jadi bila kita ni kawan kerja, kita nak cakap tentang hal-hal kerja sahaja. Tetapi bila kita ni kawan dunia akhirat, kita boleh cerita kerja pun boleh, dunia pun boleh, akhirat pun boleh, apa saja kita boleh cerita. Jadi bila kita ada jalinan dunia akhirat ni, keakraban kita ni, jadi nombor satu, mudah untuk kita minta bantuan. Kan? Mudah untuk kita minta bantuan sebab kita dah memang kawan rapat, bukan kawan kerja. Kalau kawan kerja ni kita berkira, luar waktu kerja lah, ada OT ke, luar kawasan saya lah, macam-macam hal. Jadi kalau ianya berkaitan dengan kalau kita ni rakan dunia akhirat, maka kita sanggup dan kita nak membantu. Jadi kita lebih mudah membantu rakan kita. Yang kedua, bila kita ada jalinan di luar kerja, maksudnya kita ada jalinan keakraban, kita kata tadilah rakan akhirat, maka kita juga mudah minta bantuan. Yang pertama tadi mudah membantu. Yang kedua, kita juga mudah minta bantuan, tak malu nak minta bantuan. Apa nak dimalukan, rakan-rakan kita kan. Macam abang adik, kan. Di luar waktu kerja pun tak ada. Macam ni lah, macam mana lah. Dah pukul 10 dah ni. Nak WhatsApp tak WhatsApp, nak WhatsApp tak WhatsApp. Malu lah nak WhatsApp, alah dah pukul 10 dah kan. Jadi setengah orang macam tu sebab dirasakan pukul 10 tu dah tak boleh WhatsApp dah. Tapi kalau kita kawan baik, maka walaupun dah pukul 10, kita berani, kita boleh WhatsApp. Dah lepas pukul 12 pun kita boleh WhatsApp. Lepas tengah malam, pukul 2 pagi pun kita boleh WhatsApp. Tapi kalau kita tak rapat ni, mulalah kekangan dia. Alah, dah pukul 8 dah, pukul 8 malam dah. Boleh ke tak WhatsApp ni? Kalau saya WhatsApp ni, dia marah tak? Sesuai tak aku WhatsApp? Kita tunggu tak sebagi. Macam tu kan? Ya. Jadi ini menjadi kekangan kepada keberkesanan kita di tempat kerja lah kan. Jadi nak keberkesanan di tempat kerja tu sepatutnya kita tak ada sekatan, tak ada halangan, tak ada kekangan. Bila-bila saja nak ada masalah, kita WhatsApp dia. Bila-bila je perlu bantuan, kita WhatsApp. Bila-bila je kita nak minta penjelasan, kita WhatsApp. Contohnya tadi Dr. Zul tadi. Nak tanya tentang gate tu. Ada tak orang lain buat gate ni? Entah-entah takut nanti dia pun buat, orang lain pun buat, jadi kerjanya siap nanti ada 2 gate pula kan. Jadi Allah, tapi dah pukul 10 malam ni. Dah pukul 10 malam ni. Macam mana nak minta penjelasan ni kan? Nak tunggu esok pagi. Okey, tunggulah esok pagi. Tunggu esok pagi terlupa pula. Terlupa ada 2 buat gate. Kan? Jadi kadang ni bila kita ni bila tercetus saja sesuatu kita nak tanya dan nak soalan dan sebagainya, kita kena terus bertanya lah. Ya, jadi untuk kita mengangkat halangan ni, untuk kita mengangkat kekangan ni supaya tak ada orang kata halangan kita berkomunikasi, maka kita perlu membiasakan diri kita berkomunikasi apa saja. Apa saja kita berkomunikasi. Itu sebabnya saya menggalakkan anda untuk berkongsi apa saja. Tak kisahlah. Ya, ini bukan kumpulan yang ada Encik Faris, bukannya kumpulan ada Encik Mus, ini sesama kita. Paling tinggi pun Encik Suhairi. Kan? Jadi kita berkongsi apa saja untuk menjalinkan keakraban kita supaya kita tidak berat mulut, tidak berat jari dan kita tidak segan untuk meminta bantuan dan juga memberi bantuan. Itu sebenarnya. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa kita nak membangkitkan budaya berkomunikasi. Jadi faedah sampingan daripada 2 yang utama saya sebut tadi adalah apabila kita banyak berkomunikasi, satu, kita pun dapat memantapkan cara bahasa kita bila kita berkomunikasi. Jadi cantiklah bahasa kita bila berkomunikasi itu. Kita juga kalau nak berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, itu adalah peluang anda untuk berlatih juga untuk berkomunikasi menaip-naip ayat dalam bahasa Inggeris, kan? Jadi ini sebenarnya yang kita nak budayakan, ya. Jadi harapan saya mulai daripada hari ini, jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa.
Sebab pejam celik dah tahun 2021 kan. Jadi gunakan peluang yang ada ni, WhatsApp group yang saya dah bentuk ni, maka gunakan peluang ini untuk kita bercerita, berkongsi apa saja. Untuk kita membiasakan diri kita berkomunikasi. Dan dengan cara ini kita membudayakan komunikasi sesama kita. Alright? Jadi communication is the most important thing at work today, okay? Sebab we work in a team, we don't work in silos. Kalau kita kerja seorang diri, tiada kebergantungan, maka kita tak perlu berkomunikasi. Tetapi kita perlu berkomunikasi kerana kita saling bergantung. Jadi bila ada kebergantungan ini, maka kita perlu bercakap lah. Dia pun perlu cakap kita pun perlu cakap dengan dia. Ya. Jadi yang ini yang kita perlu terapkan. Jadi yang ini tambahan kepada apa yang Puan Liza dah buat dah, iaitu untuk juga memberi peluang anda untuk public speaking, ada book club, bercakap atas pentas, supaya tidak gementar, beri peluang-peluang anda untuk meluahkan fikiran. Jadi ini adalah complementary, ya, tambahan. Kerana yang itu saja tak cukup, sebab book club pun kita cakap berapa kali setahun. Berapa kali setahun Dr. Yusof? Dr. Zul. 4 kali. Tapi ini ujung bulan ni dah cancel dah. Tahun depan lah pula. Tahun depan lah pula kan. Itu 4 kali je kan. Tapi 4 kali pun 4 kali lah. Ada tak peluang. Sebab tempat lain langsung tak ada peluang. Kan? Jadi 4 kali pun 4 kali. Tetap baik. Ya. Itu peluang yang ada. Tambahan. Tapi meeting benda apa yang kalau kita nak masuk, kalau kita nak masuk, itu dah ada kunci. Kalau ada MJC. pertama adalah kita membudayakan sikap berkomunikasi. Yang kedua pula adalah berkaitan dengan kerja berdikari. Kerja berdikari, jadi yang kita buat selama ni lah empowerment lah kan, kerja secara empowerment, ya. Jadi kita nak lihat hasil daripada kursus kita ini, maka anda telah membentuk ataupun kumpulan ambassador ni telah berjaya untuk membentuk sikap kerja berdikari, kerja secara empowered, ya. Kerja yang saya kata ni, kerja secara empowered ni yang pertama ni adalah kita tidak menunggu arahan daripada ketua kita nak buat kerja. Mudah je lah, contohnya kita nampak sampah, ya, di koridor. Jadi kita tak perlu tunggu ketua kita datang nak tunjuk, kenapa ada sampah, baru nak angkat kan. Itu contoh. Ataupun ada kerosakan dan sebagainya, kita tak tunggu tenant nak melaporkan. Jadi sebelum tenant laporkan, kita nampak, kita buat dulu. Contohnya daripada kumpulan semalam, Ronaldo, ya, apa Ronaldo dah buat? Dia kata hari Jumaat STP di UKM rosak. Dia kata dia belum bagi tahu Cik Suhairi lagi. Jadi saya beritahu Cik Suhairi sekarang. Dia kata dia nampak STP rosak, maka air bertakung ke, air melimpah lah, air kumbahan lah kan, STP. Jadi dia nampak, dia terus mengambil tindakan. Pertama, dia tak tunggu tenant melaporkan. Dia nampak, dia buat. Yang kedua, dia pun buat kerja tu, dia kata dia buat tanpa bagi tahu Encik Suhairi. Jadi dia tak perlu nak memberitahu, menunggu jawapan Encik Suhairi boleh buat ke tak buat ke, dia dah terus mengambil tindakan untuk membaiki masalah itu, ya. Jadi apa yang berterusan, dia kata dia buat troubleshooting. Jadi dia kata kontaktornya rosak, maka dia telah bypass kontaktor kepada motor. Dia bypass supaya tak melalui kontaktor, supaya motor boleh berfungsi. Maka pam boleh digunakan lah. Jadi pam boleh digunakan, jadi tak ada masalah tu. Tetapi dia kata kena tunggu di situ sehingga pam dapat sedut habis, nak off pam tu. Sebab kalau tidak, pam tu tak off.
Ya, jadi kalau tak off nanti motor tu terbakar. Okey, jadi kata kena tunggu. Alright, saya kata bagus ni. Dia kata dia belum bagi tahu Encik Suhairi. Jadi saya beritahu lah, dia dah buat tugas ni secara berdikari, secara empowerment. Lepas saya tanya, ada tak melaporkan kepada kumpulan? Sebab saya tengok tak ada. Dia kata tak ada. Jadi saya kata kerja-kerja macam ni, ya, kita perlu laporkan kepada kumpulan kita. Jadi kita nak tengok jadi mudah je ambil gambar, 2 gambar sebelum selepas. Lepas tu ceritalah 2-3 potong ayat. Okey, hari Jumaat STP rosak, air melimpah. Saya telah ambil tindakan bypass kontaktor supaya pump boleh berfungsi. Sekarang tengok dah okey dah. Okey dah cukup. 3-4 potong ayat je. Cerita macam tu je. Jadi kenapa kita kena berterusan bercerita tentang projek-projek kita yang buat ni? Tindakan yang kita buat, tugasan yang kita buat. Kerana pertama sekali, bila kita berkongsi, jadi rakan-rakan kita yang lain boleh mengambil contoh kerja-kerja ataupun cara kerja kita. Jadi contohnya lah Syamir, mungkin bulan depan ke, tahun depan ke pun tiba-tiba STP di UTM ada masalah. Jadi bila STP di UTM ada masalah, maka dia tengok, saya ingat hari tu Ronaldo tahun lepas ada masalah sama. Dia bypass kontaktor. Jadi saya pun nak cubalah bypass kontaktor, tengok boleh tak? Kan? Kau pun cubalah bypass kontaktor tak? Jaya. Terima kasih Ronaldo, hantar. Ataupun saya ingat Ronaldo kata dia ada repair. Apa yang dia buat saya tak ingat. Hello Ronaldo. Hari tu kan kau ada masalah dengan STP. Apa kau buat saya bypass kontaktor. Okey, jadi bypass kontaktor lah. Jadi maksudnya kita ambil contoh yang itu. Lepas tu satu lagi kita juga ambil contoh tadi contoh cara kerja. Ya, troubleshoot dan sebagainya. Yang kedua, kita pun ambil contoh, hari tu kan Ronaldo ada masalah STP. Dan dia kata dia buat kerja tu tanpa bagi tahu minta kelulusan Encik Suhairi nak repair STP tu. Dia terus buat. Jadi yang ini pula jadi contoh kepada kita bila berlaku masalah sama, kita pun tak perlu menunggu memberitahu dan menunggu keputusan kelulusan daripada Encik Suhairi sebelum kita buat kerja tu, nampak? Sebab mungkin Encik Suhairi sakit, mungkin Encik Suhairi tak hadir, mungkin Encik Suhairi ada meeting board of director dan sebagainya, jadi tak boleh diganggu. Jadi tak boleh diganggu tu kita tunggu, lalu pula tender kata busuklah kat sini air kumbahan kan. Lepas tu dah ada buat laporan pula kan. Jadi bila kita ingat, hari tu Ronaldo buat, dia tak ada tunggu kelulusan. Dia terus buat. Jadi kita ada masalah sama, kita pun tak perlu tunggu kelulusan, kita terus buat. Ataupun Ronaldo cerita dia buat tanpa minta kelulusan, lepas tu Encik Suhairi mencelah. Sebenarnya kerja ni perlu kelulusan. Jadi lain kali tolong minta kelulusan dulu sebelum mula buat kerja. Jadi kita pula masa akan datang nak buat kerja STP yang sama, tengok hari tu Ronaldo terus buat tanpa kelulusan, Encik Suhairi kata kena minta kelulusan. Jadi saya ingat. Jadi masa sama minta Encik Suhairi kelulusan. Jadi yang ini caranya kita tahu yang mana perlu kelulusan, yang mana tak perlu kelulusan. Faham tak? Tadi Encik Yusof kau cerita tadi, ambil dah gambar open source tadi, ambil letak stiker kat dinding tadi kan. Ya. Jadi apa yang berlaku? Ceritalah sikit. Saya telah hubungi Encik Suhairi, tanya Encik Suhairi adakah mereka telah meminta kebenaran Encik Suhairi untuk menampas stiker itu di dinding sebab mereka tidak memberitahu saya. Tak? Takut pula kita menurunkan stiker itu, rupanya mereka dah minta kebenaran Encik Suhairi. Nampak? Salah pula kita kan? Jadi bila berlaku masalah yang sama akan datang, contohnya di UTM, ada tenant letak stiker di dinding,
Jadi dia, oh hari tu Encik Yusof, Dr. Zul di UITM, masalah yang sama, dia telah minta kebenaran Encik Suhairi. Jadi ada masa sama kat sini, ada pula tenant saya pun letak stiker di dinding, baik saya telefon Encik Suhairi. Tanya dia, boleh ke tak boleh? Ada tak dia orang minta kebenaran nak meletakkan stiker ni? Macam cara Dr. Zul. Tetapi kalau Dr. Zul bercerita, nampak tenant letak stiker, maka dia telah hubungi Encik Suhairi, tanya stiker ni boleh letak ke tidak? Encik Suhairi kata, ya, tak perlu nak tanya saya kerana jawapannya memang tak boleh. Kalau tanya saya pun saya tak beri kebenaran. Jadi kalau awak nampak stiker, tak perlu nak tanya saya, awak boleh terus tanggalkan, turunkan stiker itu. Jadi kalau misalnya senario dia begitu pula, maka kawan-kawan kita lain bila nampak stiker, tak perlu tanya Encik Suhairi, terus-terus. Sebab Encik Suhairi dah kata jangan tanya dia. Jadi kerja tu tak payah tanya. Mungkin kerja tu perlu tanya. Jadi bila kita berkongsi, maka dapatlah jawapannya. Perlu bertanya atau tidak bertanya. Tetapi kalau kita tidak mengepos ke dalam kumpulan, Encik Yusof tak mengepos dalam kumpulan, maka maklumat tu Encik Yusof je tahu. Encik Yusof tahu. Kena tanya ke tak payah tanya? Encik Yusof je tahu. Jadi Syamil nanti bila ada masalah yang sama, pun telefon juga hubungi Encik Suhairi. Encik Suhairi pun bagi jawapan. Tapi tak post juga. Jadi sekarang Encik Syamil pun seorang je tahu. Orang lain tak tahu. Awi tak tahu. Ya, Safawi tak tahu. Jadi masalah juga kan? Sebab mereka tak tahu. Ya, jadi itu sebabnya saya memberi galakan kepada anda untuk meneruskan kerja-kerja kita buat secara empowerment ni. Teruskan. Tetapi kita nak lihat juga satu anjakan cara kerja di mana setiap kali kita buat, kita post. Setiap kali kita buat, kita post. Setiap kali kita buat, kita post. Ya. Jadi bila kita buat post, kita buat post, ya, selain daripada membangunkan budaya berkomunikasi sesama kita, kita juga membantu rakan-rakan kita lain. Contoh yang boleh buat tanpa minta kelulusan, contoh yang kita tak boleh buat tanpa kelulusan, dan juga akhir sekali kita juga memberi mereka contoh cara kerja. Ya, pertama buat apa, kedua buat apa caranya nak menyelesaikan dan sebagainya. Ya. Jadi saya tahu kadang mungkin anda malas nak menulis. Banyak sangat nak menulis. Mungkin macam nak menulis karangan 250 kataan pula nak cerita. Itu kemudian, ya, yang penting kita mula je. Kita post gambar sebelum, selepas, 3-4 patah ayat cukup. 3-4 patah ayat pun cukup. Sekurang-kurangnya orang tahu awak dah buat dah. Bila orang tahu awak dah buat kerja ni, ada pengalaman ni, kalau tak lengkap maklumatnya, dia akan trigger bila berhadapan masa sama, dia ingat siapa yang pernah buat dan dia akan bertanya orang tu terus. Macam mana kau selesaikan masalah ni dulu? Tanya, boleh tanya terus. Lagipun kita kan dah ada budaya berkomunikasi, maka tak malu nak bertanya. Ya. Jadi itu sebabnya saya ingin mengingatkan anda semua, tolonglah. Jadi kita juga minta kerjasama, teruskan buat kerja-kerja secara berdikari, secara empowered, dan setiap kali kita buat, kita post, kita buat, kita post, kita buat dan kita post. Ya. Jadi kalau kita selalu buat, ianya pun akan jadi tabiat baru bagi diri kita. Setiap kali kita buat, kita post. Setiap kali kita buat, kita post. Satu manfaat daripada kerja yang kita buat ni, bila kita buat, kita post, kita buat, kita post, pada diri kita adalah ketua kita tahu yang kita ada buat kerja. Ya, kita sebagai ketua kita tahu kita ada buat kerja. Ya, bukannya kita ni sangka buruk mereka tak tahu kita buat kerja. Tapi manusia ni memanglah kalau tak ada kita bagi tahu, dia orang tak tahu. Contohnya anda mungkin datang kerja. Tapi tak masuk pejabat, tak clock in. Tapi awak berada di tempat pejabat sebabnya
awak tak clock in sebab tak masuk pejabat, tapi awak berada dalam kawasan kerja, mungkin nak memantau potong dahan, nak memantau potong kayu, nak memantau potong rumput dan sebagainya. Daripada pukul 9 anda sampai tempat kerja, sampai UTM contohnya, terus ke padang nak tengok, terus ke kebun nak tengok. Lepas tu awak pantau kontraktor buat kerja sampai pukul 5, tak naik ke pejabat, tak clock out, terus balik rumah. Jadi dalam rekod tak ada clock in clock out, tapi kita ada buat kerja. Jadi andaiannya apa? Andaiannya awak tak datang kerja. Betul tak? Andaiannya awak tak datang kerja. Kena orang tanya pula, awak datang tak kerja hari Ahad lepas? Oh, saya datang kerja, tapi saya tak clock in, tak clock out, tapi saya datang. Masalah lah macam tu kan. Jadi tak perlu nak tunggu orang tanya. Kita tunjuk je lah, ni rekod-rekod kerja saya ada buat ni, buat ini, buat ini, kan. Jadi orang tahu kita ni ada buat kerja. Jadi kita mudahkan orang untuk memberi kita penilaian yang cemerlang. Jangan jadi rumit pula orang nak bagi kita penilaian yang cemerlang kan. Ya. Jadi itu satu faedah apabila anda sering berkongsi kerja-kerja yang anda telah lakukan. Ini kita kata sharing, kan? Sharing of knowledge. Yang Puan Liza buat atas pentas book club tu, itu sharing of knowledge secara lisan di hadapan orang ramai. Betul tak? Jadi anda tak malu, tak segan untuk berkongsi ilmu ataupun pengetahuan yang anda baru dapat melalui pembacaan. Jadi yang ini pula sharing of knowledge juga, tapi berkaitan dengan kerja. Tak perlu nak atas pentas. Tak perlu nak buat sekali setahun ke, 2 kali setahun ke, tak payah. Kita buat dalam kumpulan kecil kita je. Ya, kita buat dalam kumpulan kecil kita saja. Okey Ada apa-apa yang nak ditambah oleh Dr. Zul? Tak ada. Tak ada ya. Syamil? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi cerita tadi Dr. Zul tadi yang pasal poster tu boleh post nanti kat group ya. Cerita pasal poster tadi apa tu satu kat kerja yang apa tu Safawi buat. Ini pun dia kata dia tak bagi tahu kepada Encik Suhairi, tetapi saya juga dah ingatkan dia, tolong post. Nanti saya ingatkan dia lagi sekali nak post baru-baru ni di Rahman Cetret ya, kan kita dah pasang monitor LCD kan, Rashid Tetrek. Rashid Cetret kita pasang TV kan, pasang TV. Lepas tu dia kata masa pasang tu tak ada splitter, dia kena pinjam splitter daripada jabatan lain. Jadi apa yang dia dah buat, dia telah memesan daripada, dia dah beli online melalui Shopee. Dia beli melalui Shopee, dia guna petty cash dia kata. Lepas tu dia claim dengan petty cash ke apa ke. Tapi dia buat benda tu terus tanpa minta kelulusan daripada Encik Suhairi. Dia tak beritahu pun Encik Suhairi kan. Jadi dia buat secara berdikari lah kan. Mungkin kerana dia sendiri yang meluluskan petty cash tu, mungkin dalam jumlah tu dia boleh lulus sendiri kan. Tapi yang bagusnya dia telah mengambil tindakan, sekali dia pinjam splitter, dia dah ambil tindakan nak beli splitter sendiri supaya tak perlu nak berkali-kali pinjam splitter. Kan? Jadi kita pun dah belajar satu benda. Benda-benda yang murah-murah macam tu setakat RM20 dan sebagainya, mungkin anda pun boleh terus beli je online lah, Lazada ke, Shopee ke, mana ke, Presto ke, kan? Boleh terus beli. Jadi sebenarnya ada channel lain untuk membeli. Dan kenapa boleh? Sebab Safawi buat boleh. Ya? So this is example, good example. Alright? Sekarang pun kita memang praktikkan benda macam tu. Mana-mana yang perlu kita beli tu kita beli dulu, lepas tu kita claim balik lah. Betul. Tapi
mungkin selama ni anda beli daripada kedai workshop, kedai DIY ke apa ke kan? Kan? Jadi mungkin yang baru ni, boleh beli daripada Shopee. Ya. Jadi yang baru ni boleh beli daripada Shopee. Alright. Saya ada masalah ni kerana laptop saya bateri dia dah low, dia dah keluar message low bateri. Maka masa sekarang 11.18 ya, saya akan rehat hingga jam 11.45, okey? Alright. Saya nak bagi rehat setengah jam hingga jam 11.45 kerana saya nak pergi mencari punca lain untuk saya sambung kelas bimbingan kita ya. Jadi akan sambung jam 11.45 nanti, insya-Allah guna link yang sama. Alright. Okay. Jangan lupa pelitup muka Captain. Nanti kena saman 1,000. Betul. Okey, kita jumpa setelah. Okay.